wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 29, baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan murad ni yang dikehendaki. Murad ni yang dikehendaki. Yang mana kalau baba-baba lah, murad ni bahasa Melayu jadi dia. Murad ni saya biasa sebut semua ni. Mula-mula baba mari di Terengganu ni murad. Orang yang tak biasa dengar, ustaz, murad tu apa dia? Murad tu apa dia? Bahasa Arab, tapi bagi babanya jadi bahasa Malaysia dah. Bahasa dia dah jadinya. Murad tu apa murad? Ni orang kita orang Terengganu lah. Ustaz, murad tu apa? Dia kata kalau murad tu, dia kata mungkin nama orang. Ada tak murad tak nama orang tak? Ni murad. Dia cak duk di mulut tu guru. Murad kitab, murad pengarang, murad ayat Quran tu, murad hadis Nabi, mai duk murad. Tak, memang itu bahasa dia. Jadi bahasa Melayu dah jadinya. Cak murad ni kan bahasa Melayu, tapi dimelayukan. Cuma kita orang Terengganu ni mungkin tak cakap gitu. Kan kita bahasa Malaysia ni kan, sebahagiannya ambil daripada bahasa Arab, sebahagiannya ambil daripada bahasa orang putih. Kan itu bahasa Malaysia ni. Dia ambil bahasa Arab jadi bahasa Melayu, bahasa Arab tapi jadi bahasa Melayu, bahasa orang putih tapi jadi bahasa Melayu, gitulah. Jadi murad ni yang dikehendaki, perkara yang dikehendaki. Arada yuridu iradatan, itulah. Dan murad ini yang dikehendaki dengan alim, orang yang berilmu. Dan murad mana yang dikehendaki dengan alim. Alim mana ni? Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Mana sabdanya? Yang terdahulunya, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala ummati. Jadi dia dikehendaki dengan alim dalam hadis Nabi ni, iaitu alim yang mengamalkan ilmunya dengan tuluh ikhlas. Jadi dia kendaki alim dalam hadis Nabi yang terdahulunya. Alim di sini alim yang mengamalkan ilmunya dengan tuluh ikhlas. Kata murad dengan alim ni, alim yang beramalkan ilmu dengan tuluh ikhlas ni, dengan dalil. Ada dalil lain pula. Dengan dalil sabdanya pula. Sabda yang lain pula ni. Sekarang Nabi kata fadlul alimi alal abidi ka fadli ala ummati. Dikehendaki dalam hadis itu orang alim, bukan alim saja. Orang alim yang mengamalkan ilmunya dengan tuluh ikhlas. Jadi murad dikehendaki dengan alim tu, alim yang mengamalkan ilmu tuluh ikhlas ni dengan dalil sabdanya pula mana? Al-ulama'u. Al-ulama'u tu jamak daripada alim. Al-ulama'u
warasatul anbiya. Al-ulama ni jamak daripada alim. Kita bahasa Malaysia alim, ulama. Dua perkataan. Ulama ni jamak daripada alim. Alim tu seorang yang alim. Ulama ramai, 3 ke atas. Dia alim mufrad tasniyah, jamak kan bahasa Arab. Dia ada mufrad 1, tasniyah 2, jamak 3 ke atas. Kalau bahasa orang putih 2 je, singular dengan plural. Kalau bahasa Melayu lagi senang. Orang Melayu senang. Senang ke mana? 1 ke 2 ke 3 ke perkataan yang sama, tak ada tukar-tukar pun. Tahu? Kan kita kan bahasa putih singular dengan plural, ejaan dia lain dah. Mufrad tasniyah jamak, ejaan dia lain dah. Melayu standard. Kalau kata alim, seorang alim. Kalau 2 orang alim. Kalau 3 orang alim. Kalau ramai orang alim. Tukar tak perkataan? Tak tukar. Sebut 1, 2 sudahlah. 3 ramai. Tak tukar perkataan. Tu standard bahasa Melayu. Alim seorang, ulama jamak. Perkataan sudah bertukar. Ulama ni jamak pada alim. Kita Melayu alim, ulama. Alim saja dengan alim ulama apa beza? Alim saja ataupun ulama saja dengan alim ulama apa beza? Tak tahu kita. Kalau sebut kata orang alim, dia kata pula seorang ulama, dikatakan pula alim ulama, apa beza? Orang sekolah apa beza? Seorang yang alim selesai. Seorang yang ulama, alim pula, ulama pula. Campur 2. Alim ulama, bukan tak tahulah bahasa Melayu kita. Al-ulama warasatul anbiya. Artinya ulama itu, dia tak terjemah kod Melayu dah, terjemah kod Arab juga. Ulama, mana pun ulama, segala orang alim lah. Kalau ulama ni segala orang alim itu mewarisi, mereka itu akan anbiya, mempusakai akan nabi-nabi. Dan makna mewarisi mereka itu akan anbiya itu, iaitu mewarisi pada ilmu dengan membaikkan mereka itu ulama akan agama. Apa panggil mewarisi? Dan tiada dikatakan mewarisi mereka itu akan anbiya, melainkan pada ulama yang mengamalkan ilmunya dengan tulus ikhlas. Maksud dia gitu. Sekarang dalam hadis terdahulu, fadlul alimi alal abidi kafadli ala ummati. Alim mana ni? Alim yang beramal. Alim yang beramal ni ambil dalil mana pula? Dalil hadis lain, Nabi bersabda al ulama warasatul anbiya. Ulama ni yang mewarisi akan nabi-nabi. Mewarisi apa? Mewarisi ilmu. Mewarisi macam mana? Mewarisi ilmu pada membaikkan akan agama. Tidak akan dikatakan mewarisi, melainkan ulama yang membaikkan agamanya. Nak baik agama macam mana? Beramal. Bukan tahu saja. Beramal barulah dia mempusakai nabi-nabi dengan bahawa dengan ilmu dia tu dia membaikkan agamanya. Sebab dalam hadis mula-mula tu Nabi sebut fadlul alimi, alim je. Nabi tak kata beramal ke. Nabi tak kata. Nabi hanya sebut
fadlul alimi alal abidi ka fadli ala ummati. Kelebihan Nabi kata orang yang alim itu atas orang yang ibadah yang tiada alim, seperti kelebihanku, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ummahku. Ada riwayat ala adna ummati, atas selekeh-lekeh ummahku. Ada satu hadis yang lain. Seperti kelebihan aku Nabi SAW ala adna ummati, atas sekurang-kurang ummahku. Ummah Nabi hak paling rendah. Ummah di sini ummatul ijabah lah. Ummah Nabi ni ada dua, ummatul dakwah, ummatul ijabah. Ummatul dakwah ni ummah Nabi yang siapa seru tapi dah ikut Nabi. Ummatul ijabah ni siapa seru dia turut seruan Nabi. Ummah Nabi ni ummatul ijabah lah. Ummatul dakwah tu kafir. Oh kafir tu tak bilang tu, tak cakap dah tu. Ummah Nabi ke tak? Ummatul dakwah dia panggil. Ummah Nabi yang menerima seruan agama tetapi tak masuk agama Islam. Tak bicara tu. Nak bicara ni ummah Nabi ummatul ijabah yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummah ni. Tapi ummah Nabi yang ikut Nabi pun hak paling lekeh setengah riwayat. Macam mana kelebihan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ummah Nabi yang paling lekeh? Pandai ni. Walahal kita wajib i'tiqad. Kita wajib i'tiqad. Nabi lah afdalul makhluqat. Selebih-lebih makhluk Allah. Wajib i'tiqad tu. Nabi kita lah selebih-lebih makhluk Allah. Hak saya sebut ngulpah susunan tu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, turutan. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, ulul azmi yang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada nombor ni, ada nombor, ada turutan. Lepas tu Nabi Rasul hak baki lagi 20. Kan 25 kita dah hafal tu kan. Lagi baki 20. Habis lagi Rasul 313. Habis 313. Nabi 140,000 orang. Habis Nabi-Nabi kepala-kepala malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kepala malaikat. Habis kepala malaikat, turunlah pula kepada auliaul bashar. Kekasih-kekasih Allah di kalangan manusia. Dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana selepas bangkit semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul, lepas tu sangkaian kedua, manusia yang bukan Rasul yang pertama-tama bangkit Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bangkit Nabi Rasul dahululah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama bangkit. Setengah riwayat mengatakan lepas Nabi Nuh alaihissalam yang kedua. Selepas habis bangkit Nabi-Nabi Rasul-Rasul, manusia yang bukan Nabi yang pertama akan bangkit Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil Al-Quran. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Quran tu. Ketika berkata oleh Nabi sallallahu bagi sahabatnya, jangan bimbang, jangan takut. Allah Ta'ala bersama dengan kami ketika berada dalam gua Sur ketika nak hijrah ke Madinah. Siapa sahabat Nabi di situ? Ijma' mutawatir Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qat'i situ putus. Ayat Quran qat'i putuslah, tak ada ingkar dah. Sahibihi, siapa di situ sahibihi? Sahabat Nabi ni ramai. Qat'i juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lepas ayat Quran qat'i
makna pun qat'i juga. Engkar Sayyidina Bakar sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh kafir lalu dah, bukan setakat berdosa. Diengkar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat, maka berdosa besar dianya. Kafir ke tak? Tak. Dia kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukan sahabat Nabi dosa besar lah. Kafir? Tak. Tapi kalau engkar Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat, itu kafir. Sebab Quran kata Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu itu sahabat. Jadi turun Khulafaur Rasyidin ikut turutan. Habis Khulafaur Rasyidin turutan, baki lagi 6 orang sahabat yang wajib syurga. Kan? Lagi 6 orang kan? Mana 6 orang? Talhah, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, apa lagi? Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang lagi? Seorang lagi. Sekarang ni saya biasa sebut orang kurang kenal seorang lagi ni. Khulafaur Rasyidin yang 4 ikut turutan. Lepas tu juga Talhah, kemudian Zubair, kemudian Abdul Rahman bin Auf, masyhur belaka tu. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya dah. Yang ketiga. Yang keenam. Yang terakhir, yang ke-10 lah. Yang ke-10. Siapa? Bila? Tak masuk. 10. Sebab ada pernah tanya soalan. Wajib tak kita kenal 10 sahabat wajib syurga? Wajib fardu ain ke tak? Mujur tak wajib fardu ain. Tapi Rasul 25 Rasul 25 wajib fardu ain. Rasul 25 itu wajib fardu ain itu. Ingat tak kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia pukul adik ipar dia? Ingat tak? Masyhur cerita tu kan? Kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kan bawa pedang nak pergi bunuh Nabi. Orang tanya dia nak pergi mana, nak pergi bunuh Nabi, bawa pedang. Orang tu katalah nak pergi cari Nabi. Buat apa? Adik dia pun ikut Nabi dah. Adik Sayyidina Umar, Fatimah, ikut Nabi dah. Fatimah ada nama adik Sayyidina Umar dah? Bukan Fatimah? Tahu juga. Dah tahu nama kita. Kalau tanya ni orang apa tu? Buku sejarah tu lah, penjajah Portugis tu. Ni Alfonso apa? Tahu tak Alfonso? Buku sejarah dah tu lah. Penjajah Melaka tu Alfonso apa tu? Tanya pemain bola tahu lah, tanya arti tahu. Dan nak pergi bunuh Nabi SAW, adik dia ikut Nabi. Nak pergi bunuh Nabi apa? Dia pun tukar arah, pergi cari adik dia tengah ngaji Quran. Kisah tu kan? Kan dia buku adik ipar dia tukar berdarah. Adik ipar dia siapa? Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ni hak wajib syurga. Kemudian turun sahabat lain-lain pula lah. Perang Badar, perang Uhud, penjajah Hudaibiyah, itu panjang susunan dia sampai ke ummah Nabi yang paling kurang pula. Macam mana antara Nabi dengan ummah Nabi pada hadiah lainnya hak paling kurang? Tak ada nak banding lah. Itulah bezanya antara kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, orang yang beribadah, yang tidak alim. Tapi ingat baik, abid di sini abid yang muktabar dipanggil. Abid orang yang beribadah, alim orang yang berilmu. Alim orang yang berilmu, abid orang yang beribadah. Abid di sini abid yang muktabar, abid yang diiktiraf, abid yang diakui. Abid mana? Abid yang berilmu lah. Situ dalam terjemahan dia kata abid yang tidak alim. Dalam terjemahan dari kitab kita ni, mana apa? Abid di sini bukan alim ulama, tapi abid yang ilmu fardu ainnya cukup. Abid yang akidah betul,
Abid orang yang beribadah, ibadah dengan ilmu, semayang dengan ilmu, baca Quran dengan ilmu. Abid mana ni? Abid yang semayang ikhlas, baca Quran ikhlas, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur. Ini orang yang beribadah akan Allah. Abid ni orang yang mengabdikan diri akan Allah. Orang riak, orang ujub, orang takabur, mengabdikan diri akan Allah. Orang yang kasih akan dunia, orang yang kasih akan pangkat, orang yang kasih akan kemegahan, itu orang yang abid, orang yang mengabdikan diri akan Allah, orang yang menghambakan diri akan Allah. Jadi abid yang muktabar, abid yang diiktiraf, orang yang beribadah, orang yang benar-benar mengabdikan diri akan Allah. Yang tiada alim, makna apa ni? Bukan alim ulama. Itu beza antara orang alim dengan orang abid yang setakat ilmu cukup diri sahaja. Antara dua tu beza jauh pun. Sebagaimana kelebihan aku atas Nabi SAW atas ummah aku. Jauhlah beza dia. Nak cerita orang alim di sini mana? Orang alim yang beramal dengan ilmunya, lagi tuluh ikhlas. Ada kita tambah pula situ. Bukan orang alim saja yang Nabi sebut. Tapi Nabi sebut alim je. Fadlul alimi. Kelebihan orang yang berilmu. Berilmu tanpa beramal, tak jadi tak pakai gawai. Sama lah juga. Alal abidi, atas orang yang beribadah. Beribadah tanpa ilmu, tak pakai gawai. Sekarang ni Nabi duk sebut ni orang yang lebih belaka ni. Orang lebih belaka ni. Alim mana yang lebih? Alim yang beramal. Abid mana yang lebih? Abid yang berilmu. Sama lebih ni. Lebih laginya orang alim nak banding dengan orang abid, seperti lebihnya aku Nabi SAW atas umat aku. Tapi nak cerita di sini orang yang sama-sama lebih. Alim mana yang lebih? Alim yang beramal. Abid mana yang sebenar? Abid yang berilmu. Kena faham tak situ? Abid yang berilmu. Kita ni kitab Bidayatul Hidayah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni cerita berkaitan dengan aqaidul iman yang 50. Ada ni. Tiba-tiba tajuk macam tajuk bab ilmu je. Jangan lupalah umbi dia. Umbi dianya cerita berkaitan dengan orang yang mengaku alim tapi ajar salah. Berkaitan dengan makna ilah. Ilah ni yang disembah dengan sebenar. Tiba-tiba ada orang mengaku alim, diterjemah ilah ni yang kaya. Orang ni orang tak erti bahasa Arab dan bahkan tak erti bahasa Melayu. Jangan duk teruk orang gini. Kata pengarang kitab itu Hidayah Syekh Mu'zin. Lepas tu dia ceritalah orang alim ni macam mana sebenarnya. Bukan yang dakwa diri alim, orang alim sungguh. Orang berilmu sungguh. Kita nak kata alim sungguh ni, siapa yang nak kata alim? Siapa yang nak beri ni? Nak beri anugerah. Anugerah mengapa? Anugerah dah. Nak letak iktiraf. Dia ni alim. Siapa nak iktiraf dia alim? Siapa nak iktiraf? Siapa? Bukan. Siapa yang selayaknya? Yang ni? Yang letak kata dia ni alim. Siapa? Siapa? Anak murid yang jahil. Anak murid yang jahil habis alim lah untuk guru dianya. Anak murid kosong belajar dengan satu guru. Bagi dia alim so dah guru dianya. Siapa yang kata alim? Anak murid ni. Gitu. Dan siapa nak kata alim? Ada tu. Masuk persatuan ulama lah. Masuk persatuan jadi ulama lah dianya. Adakah persatuan ulama? Masuk persatuan ulama jadi ulama lah dianya. Gitu. Persatuan ulama
Alim ulama ni orang alim besar. Dalam tu ustaz-ustaz biasa je. Siapa yang sebenarnya yang boleh letak dia ni alim ulama. Hak lain pula ni. Siapa yang sebenarnya yang boleh iktiraf dia sebagai wali? Biarlah hak lain sikit tu. Wali. Siapa yang selayak yang boleh iktiraf dia tu wali? Cuba fikir. Siapakah yang layak boleh letak ulama tu? Siapa dia? Satu. Siapa yang boleh letak orang tu wali? Siapa? Ni wali sungguh ni bukan wali nikah. Wali nikah tu susah lah. Wali nikah kita belaka. Ni wali nikah belaka, kita ada anak perempuan. Ni orang perempuan tak bang lah nak jadi wali ni. Wali nikah lah. Dan dia bukan wali nikah ni. Duk wali situ sini wali. Nampak orang baik sikit, orang lurus sikit wali. Kan? Dia orang baik, orang lurus. Hidup sendiri-sendiri je. Tak ada keluarga, tak ada rumah tangga. Tempat dia majlis surat. Orang yang senyap, tak pernah peduli orang. Berjemaah 5 waktu. Majlis ilmu dia duduk diam belakang. Kitab-kitab pun tak ada. Ada ni. Orang pun katalah wali. Dia duduk pondok mudah je wali ni. Tapi bukan wali sungguh, wali gelo lah panggil dah. Gelo wali tak apa. Gelo benda baik tau. Kan pada gelo. Kau kita kan mudah gelo kan. Bukan orang lain gelo. Mak ayah dia gelo anak dia. Dah gelo ni mak ayah. Ya orang Melayu kita kan, baik gitu kan. Gelo. Pada gelo. Kita kalau sekolah dulu gelo ni nama huduh-huduh lah gelo ni. Duk pondok. Dia macam-macam perangai dalam pondok ni. Dok, dia tak cakap dengan orang. Dia belajar-belajar, dia naik atas pondok, dia beramal. Mana dok macam orang lain lah. Orang lain ni banyak main. Dok main warna lah. Mana belajar, lepas tu berkawan lah gitu. Dia dok, dia senyap je. Lama-lama orang panggil dia wali. Kalau mak wali. Ada ni. Kalau dolah wali. Bukan wali sungguh ni gelo je. Dah dia tak kawan orang. Dia senyap je. Dia makan-makan, dia jaga. Dia tak makan kedai. Dalam pondok tu ada kedai juga. Kedai roti canai, kedai nasi dalam pondok ni. Orang lain makan roti canai lah pagi-pagi. Dia tak makan roti canai. Sebab minyak tu, bukan minyak tanuk sendiri. Dia makan minyak tanuk sendiri. Dia tak makan minyak dalam plastik lah. Mana dia? Warak lah dia nya. Tak panggil warak, panggil wali. Panggil mak wali. Tu. Tu tak apa, tu gelo je tu. Siapa yang selayaknya boleh iktiraf seseorang tu wali? Siapa? Siapa yang selayaknya mengiktirafkan seseorang tu alim ulama? Dan sekarang ni mudah je kan ni. Alim ulama. Mudah je. Sama kau wali. Mudah je. Wallahu a'lam wali ke tidak. Tapi ianya orang yang soleh. Orang yang warak. Orang cukup baik. Orang yang sangat kuat ibadah. Wali ke dia? Siapa yang selayak iktiraf dia wali? Pengikut? Anak buah? Anak murid? Kalau dia tu orang soleh, orang warak, orang yang kuat ibadah, memang kalau orang baik dia tahulah. Anak murid dia tahulah. Bagaimana solehnya guru dia, macam mana soleh, tu dia tahulah. Kuatnya ibadah qiyamulai, tahulah tu. Wali dia, siapa yang boleh iktiraf dia wali? Tanya jabat agama kan.
Kita jawab agama. Kita jawab agama. Ada masalah apa ni? Saya nak tanya. Jawab agama layak tak nak iktiraf orang tu alim ulama? Ataupun jawab agama ada kepakaran tak nak iktiraf seorang tu wali? Kita jawab agama. Telopong kawan tu. Kita jawab agama lah. Dia ada kepakaran dia. Kepakaran yang boleh iktiraf alim ulama, yang boleh iktiraf siapa wali. Ni mai duduk alim ulama wali, alim ulama wali. Ustaz tu ustaz lah. Ustaz mudah je ustaz ni. Tu bomo duk japi-japi baca Quran, ustaz. Tu imam, ustaz. Tu bila, ustaz. Tu sio, ustaz. Kaki isu pengurusi masjid, ustaz. Isu masjid, ustaz. Tak lagi lah. Tak lagi. Ustaz mudah je. Ngajarlah kelas untuk budak-budak je. Ustaz. Ustaz. Tu. Tak apalah ustaz tu. Ustaz belaka dah sekarang ni. Tok Imam pun ustaz, Tok Bila pun ustaz. Jadi nama ustaz. Dan kalau Tok Bila tu ustaz, mengajarlah. Tok Imam 3 orang, Tok Bila 3 orang. Malam ada 7 malam. Tolak 1 malam, cari orang lain, 6 malam, Tok Imam 3 malam, Tok Bila 3 malam. Dah ustaz. Takkan ustaz saja, mengajarlah dah ustaz. Masjid mana? Tak tahulah masjid mananya. Banyak masjid gitu. Banyak masjid kita lah ni. Tok Imam ustaz, Tok Bila ustaz. Tu saya kata, Tok Siok dah ustaz ke? Kita ada Tok Siok. Ada Tok Siok masjid. Ada Tok Siok dah. Ustaz juga. Tu kan. Lagi pengusi pun ustaz, SU pun ustaz, AJK pun ustaz, bendahari pun ustaz. Pun ustaz belaka. Jadi nama ustaz ni mudah sangat. Tapi cerita ustaz ni hak ustaz biasa je. Alim ulama. Orang yang boleh iktiraf alim ulama ni sama-sama alim ulama. Sama-sama tok guru. Bukan anak murid. Dah, orang duk bawah nak sebut orang tu alim ulama atas, mesti orang sama atas. Mana? Orang sama atas lah. Bukan kita orang bawah ni. Dia alim ulama. Kita tak boleh nak letak. Kita tak layak. Siapa yang letak alim ulama ni? Alim ulama juga. Tok guru juga. Tok guru. Anak murid dia ni memang anak murid yang betul-betul berilmu, yang belajar lama. Tok guru lah. Lepas tu sama-sama orang yang pandai-pandai belaka. Dia memang bijak. Dia buat ilmu ni memang dia bijak. Sebab apa dia boleh kata dia ni bijak, alim ulama? Sebab dia pun alim ulama juga. Maka dia tahulah, orang ni dia lebih alim lagi lah daripada saya. Sebab apa orang ni boleh kata dia lebih alim? Sebab dia alim juga. Tapi orang ni alim lagi. Dia boleh kenal. Ni bukan orang jahil. Jadi yang boleh iktiraf alim ulama, tok guru jugalah alim ulama juga. Sama juga siapa yang boleh iktiraf wali? Wali jugalah. Wali yang kenal wali. Ini anak buah wali. Kamu tu wali. Saya tak wali, tapi saya tahu dia wali. Bila kamu tahu dia wali, berarti kamu wali. Kalau kamu tak wali, macam mana kamu tahu dia wali? Dah kalau kita tak wali, macam mana kita tahu kawan kita wali? Malaikat kita wali. Kawan saya tu wali juga. Wali belaka kan. Tapi wali sungguh lah. Kenal lah wali. Jadi sekarang ni mudah-mudah. Alim ulama pun mudah. Nak letak wali pun mudah. Ustaz tu pula memang lah. Ustaz. Dia mengajar mana dia ustaz? Mengajar sekolah ke? Mengajar masjid ke?
Dah dia tak mengajar sekolah, takut dia pecing sekolah kan, jadi orang panggil ustaz juga. Dia panggil ustaz juga. Kalau mengajar majlis surah panggil ustaz juga. Lepas tu dia ni orang panggil ustaz, mengajar mak sekolah tidak, mengajar masjid tidak, dah panggil dia ustaz. Siapa ke mati panggil dia ustaz, dak sebut ustaz, orang tak kenal dia. Orang kenal dia ustaz. Dak dia gini, dia biasa dengar-dengar di majlis surah. Biasalah orang berjumpa waktu ni orang mengajar, dia adalah duduk dengar mengajar. Dia pagi esok kalau duduk kedai kopi, dia ulah hak dia ngaji semalam. Tak, dia malam-malam dia adalah di masjid. Orang ngajar dia ada di masjid. Pagi esok kedai kopi. Orang kampung lah, orang kampung kedai kopi, bukan ustaz sekolah. Jadi bila duduk kedai kopi ni, dia ulah balik dia ngaji semalam. Orang kedai kopi pun teropong dengar dia ulah. Akhirnya orang panggil dia ustaz. Oh gitu. Duk ngajar kedai kopi. Lah pagi-pagi mana kedai kopi lah orang kampung. Aku ustaz sekolah ke ustaz mengajar masjid. Gitu je. Boleh baca sikit ustaz. Dia ni anak dia berkahwin dengan orang satu kampung. Jadi ayah ni pergilah kampung tu nak tanya rumah anak dia duduk kat mana. Kampung tu. Jadi ayah dia kenal rumah Besang je lah. Tapi anak menantu dia ni duduk rumah lain dah, kampung yang sama. Duduk masuk rumah sendiri lah, sewa lah. Ayah ni jemput mari surah, tanyalah rumah anak dia. Lepas tu dia sebut nama anak dia. Kalau kata mak lah. Lepas tu mak ke ustaz mak, Rasul tu kata ustaz mak. Yelah kalau menantu orang tutu ni nama dia ustaz mak. Ayah dia kata bila anak saya dia ustaz. Ayah dia berkejut, anak dia orang panggil ustaz. Ayah dia berkejut, sebab kampung tu panggil anak dia tu ustaz. Sebab dia ambil kitab tafsir, dia baca tafsir di surah-surah, baca gitu je, bukan belajar agama pun. Tapi pandai, berani cakap. Jadi orang kampung panggil ustaz mak. Ayah dia pula, anak saya dia ustaz duduk sini. Bengong ayah, pening ayah dengar. Dah ustaz. Pada ni yang mudah gitu letak gelarang ni untuk pakar. Tapi kalau alim ulama lah yang selayaknya meletak orang ni orang alim, bukan orang bawah, bukan anak murid, bukan. Jadi sekarang nak cerita bab alim ulama, cerita lebih dia. Lebih ni alal abid. Abid ni orang yang beribadah akan Allah dengan ilmu ni. Ilmu cukup tapi tinggi orang abid ni. Tapi lebih lagi orang alim atau orang abid. Seperti Nabi kata lebih aku atas ummah aku. Lebih. Alim ni alim mana? Alim yang beramal dengan ilmunya. Alim yang mengamalkan ilmunya dengan tulus ikhlas. Itu alim yang Nabi sebut. Sebab apa? Sebab bicara orang lebih mesti orang alim yang beramal. Bicara orang lebih mesti orang abid, orang ibadah yang dengan ilmu. Tapi dia tak alim, dia hanya alim fardu ain sahaja. Alim fardu ain ni tak perlu belajar. Alim fardu ain ni, alim fardu ain tak perlu belajar. Sebab alim fardu ain ni diajar oleh mak ayah kita sebelum kita balik. Kita balik tu kita alim dah fardu ain, tak payah belajar dah. Kita balik sama ada kita belajar tinggi-tinggi nak jadi alim ulama, ataupun kita balik hanya menjadi abid yang beribadah dengan ilmu fardu cukupnya yang diajar oleh mak ayah sebelum balik. Kan kita ni mak ayah kan, tanggungjawab kita orang tahu belaka. Mak ayah wajib memberi ilmu agama yang secukupnya kepada anak-anak sebelum anak dewasa. Anak apa dewasa? Balik. Kita mak ayah, kita tahu tak tanggungjawab kita, kewajipan kita? Yang tertahunya kita mak ayah ni wajib bagi nafkah. Tu je. Tak khusus kahwin ke? Kalau orang yang ada khusus kahwin lah. Orang dulu tak ada khusus kahwin tau. Tak ada. Saya ni pun ada khusus kahwin tau. Gila dengan khusus kahwinnya. Dia ajar apa? Ajar bab ekonomi. Ekonomi
ekonomi untuk takbir ekonomi keluarga. Bagus juga dia ajar tu. Macam mana nak takbir ekonomi keluarga. Lepas tu dia banyak gurau hak laki bini tu lah. Sukalah orang ni dengar. Cerita tu dah cerita dah waktunya, jadilah waktunya. Dia banyak duk cerita benda gitu. Selain daripada cara nak urus ekonomi keluarga, khusus kahwin. Pergi ya? Gapa boleh? Dah lah bayar dah kitanya. Bayar. Lepas tu pula kalau tak ada CJ dia tak boleh nikah kitanya. Gila. Tak ada boleh apa pun. Tapi dia ada cerita tak dalam tu ada cerita bab tanggungjawab ada. Kita biasa dengar tak khutbah nikah. Khutbah nikah. Dia akan cerita kamu sebagai suami, kamu bertanggungjawab atas agama isteri kamu. Nanti kamu sebagai suami dan isteri pada dapat anak, kamu kena beri ilmu agama secukupnya kepada anak-anak kamu sebelum mereka balik. Dan saya pernah dengar khutbah nikah ditambah. Ditambah lebih terang. Kamu sebagai suami, kamu kena pastikan kamu bawa isteri kamu belajar ilmu fardu ain. Dia disebut. Oh ni bukan ada tag lah, dia ada tag. Dia ada tag khutbah nikah tu. Ni dia ni mana nikah tu ditambah. Mana kamu sebagai suami, kamu kena bawa isteri kamu belajar ilmu fardu ain. Dia sebut gitu. Tapi biasa kalau sebut kau suami, kamu kena beri jaga agama isteri kamu. Nanti bila kamu ada anak, kamu mesti memberi ilmu yang secukupnya kepada anak kamu sebelum balik. Macam mana suami bertanggungjawab jaga agama isteri kita? Nak jaga agama isteri, ilmu tauhid kena ajar molek, nak jaga akidah, ilmu fiqh kena ajar molek, nak jaga bab semayabang isteri kita ni. Nak kena ajar ilmu tasawuf, nak jaga hati isteri kita jangan bersifat dengan sifat riak. Ni suami wajib jaga agama isteri. Pelik ke suami wajib beri makan ke isteri, suami wajib beri pakaian ke isteri. Orang tahu belaka tu. Suami wajib jaga agama isteri dia. Nak jaga agama macam mana? Akidah, ilmu tauhid kena ajar molek. Semayang, ilmu fiqh kena ajar molek. Hati kena ilmu tasawuf kena ajar molek. Tu. Kemudian kita mak ayah pula, kita wajib menyempurnakan beri ilmu secukupnya sebelum balik. Kita mak ayah wajib beri ilmu agama secukupnya sebelum balik. Bukan itu ayat. Dia tak ada tanggungjawab tu. Mak ayah wajib beri ilmu agama yang secukupnya sebelum balik. Apa dia ilmu agama secukupnya? Ngaji Quran saja, khatam Quran saja, itu ilmu agama secukupnya. Ni mak ayah jahil. Mak ayah jahil apa ni? Jahil tuki apa panggil. Mana ilmu agama secukupnya? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf, itu ilmu agama yang secukupnya sebelum balik. Bukan sekolah, mak ayah. Bila anak balik, dia nak jadi alim ulama, dia kena belajar tinggi-tinggi. Hidup pondok belajar berpuluh-puluh tahun. Ada dia nak belajar ilmu dunia. Dia kena jadi abid. Orang yang sentiasa beribadah kepada Allah, abid yang ilmu agama secukupnya yang terus diajar oleh mak ayah sebelum balik. Mana apa dia? Tak payah belajar. Kita anak ni, mak ayah ajar dah kita. Tapi umumnya mak ayah tak ajar. Kita wajib belajar sendiri. Tunai tanggungjawab kita sebab kita balik dah. Dan kita melepaskan taksir cuai ibu bapa kita yang tidak menyempurnakan tanggungjawab mereka kepada kita sebelum kita balik. Dua lapis ya. Kita belajar fardu ain sekarang ni, nak melepas tanggungjawab kita yang akhir balik, mukallaf. Yang kedua, kita nak lepaskan taksir cuai ibu bapa kita yang mereka tak ajar pada kita ilmu fardu sebelum balik. Mana balik kita ni nak mendalami ilmu agama, jadi alim ulama. Dah nak belajar ilmu dunia. Pastikan kamu ni orang beribadah kepada Allah. Abid. Anak abid ni akidah comel, semayang comel, hati comel. Ni abid. Orang yang mengabdikan diri akan Allah. Tapi dia bukan alim ulama. Alim ulama kelebihan lain pula. Tapi alim ulama mana? Alim ulama yang mengamalkan ilmunya dengan tuluh ikhlas.
Dia tak sebut dah tulu ikhlas. Bila ulama ni mengamalkan ilmunya, ilmu tasawuf, mesti dia kena ikhlas. Kalau dia ulama wa amal tapi riak, tak panggil beramal lah, kau panggil tak beramal dengan ilmu tasawuf. Bila ulama ni beramal, samalah kita ambil, kita beramal ibadah ikhlas lah. Ke kalau kita amal ibadat riak, panggil ambil juga. Kita amal ibadat comel akidah, kita buat amal ibadat comel fiqh, tapi ibadat kita riak, tidak ikhlas, panggil ambil. Panggil orang beribadah, panggil orang mengabdikan diri akan Allah kalau kita riak. Jadi mengamalkan ilmu ni memanglah tulu ikhlas, tapi tulu ikhlas ni disebut secara berasingan sebab penting. Ikhlas ni penting. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas ni penting. Beramal dengan ikhlas. Ikhlas sebut juga. Walah beramal kalau hak tasawuf kau ikhlas lah. Dalam hadis tak sebut. Nabi sebut hanya fadlul alimi, kelebihan orang berilmu. Nabi tak kata beramal dengan tulu ikhlas, Nabi tak kata. Tapi dia kendaki di sini orang berilmu yang beramal dari mana? Al ulama warasatul anbiya. Dari situ pula. Ulama ni mewarisi mereka itu akan nabi-nabi. Mewarisi apa? Mewarisi harta. Nabi tidak wariskan harta. Ada ni. Tapi mewarisi ilmu. Ilmu yang diwarisi dari Nabi ni ilmu macam mana? Ilmu yang membaikkan agamanya. Sebab dia warisi ilmu Nabi SAW. Ilmu Nabi macam mana? Ilmu Nabi macam mana? Ilmu saja. Nabi tak beramal. Dia sekarang ni ulama ni mewarisi ilmu Nabi. Dia mewarisi ilmu Nabi. Ilmu Nabi macam mana? Tahu gitu je. Tak beramal pun. Gitu. Bila dia ulama ni mewarisi ilmu Nabi, Nabi berilmu serta beramal. Ulama pun berilmu serta beramal. Jadi dalam hadis yang terdahulunya sebut kata alim, orang berilmu yang beramal. Sebab orang alim ulama ni dia mewarisi ilmu Nabi. Ilmu Nabi ni ilmu serta dengan amal. Kemudian orang abid orang yang beribadah dengan ilmu. Dia panggil abid yang muktabar, abid yang diiktiraf. Nak cerita kelebihan orang yang berilmu, yang beramal dengan tulu ikhlas. Ilmu fardhu ain semua orang ada, waktu wajib dah. Alim ulama yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala ni. Kita tak jadi alim ulama, kita lewat kemudian dah. Alim ulama ni dia tok guru besar ni, anak murid dia ramai. Anak murid dia pula jadi tok guru pula. Anak murid kepada anak murid ramai. Ada ni. Anak murid pula timbulnya berlapis-lapis anak murid. Anak murid ni mengajar pula. Seramai-ramai orang belajar, seramai-ramai orang beramal dengan ilmu, guru alim ulama ni boleh pahala sepenuhnya. Banyak mana pahala hak alim ulama, hak tu guru ni. Anak murid ramai ni, anak murid pun jadi tu guru pula ni. Tu guru ni meninggal lama dah, tak kira lah meninggal lama dah lama pun. Macam dengan pahala dia. Ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Mana apa? Dalam kubur tu alim ulama tu pahala berpanjangan. Oh, pahala sedut ceritalah pahala. Kita jauhlah nak tangga ni. Kurang-kurangnya biarlah ada generasi kita, anak cucu kita jadi alim ulama. Kita akan boleh pahala yang sama di bawah nama waladin salihin yad'ulah pula. Kita alim ulama sendiri, dok lah kitanya. Biarlah anak kita jadi alim ulama, boleh pahala yang berpanjangan, boleh pahala banyak. Anak kita tu alim ulama, anak murid dia ilmu amal imamah, dia boleh pahala sepenuhnya. Dia boleh pahala sepenuhnya sebagai ilmin yutafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Alim ulama. Kita ni tu anak kita tu.
Tu cucu kita tu. Jadi kalau anak kita, kalau cucu kita, mak ayah, tok nenek, boleh pahala sepenuhnya juga. Walaupun kita mati lama dah sekalipun. Tak buat gitu. Anak ramah, cerdik, tapi semuanya alim ilmu dunia. Yang sementara boleh cerita, oh ni belajar tinggi ni, oh ni belajar tinggi ni, kan hebat-hebat kan, keluarga misali kan, kau terima anugerah tahunan tu kan, anak belah-belah semuanya tinggi-tinggi belaka ilmu dunia. Alim ulama mana? Cerdik punya cerdik, cerdik punya cerdik, geliga otak, semuanya ilmu dunia belaka. Alim ulama ada ni, tak pakar, tak ada nilai. Dok seramai-ramai anak ni. Biasanya kalau keluarga misali ni, bukan anak 2-3 orang. Anak 2-3 orang, tak sedar harap lah terima anugerah. Anak 2-3 orang, dia terima anugerah keluarga misali. Sedar harap lah. Anak kena belah-belah. Ni anak 2-3 orang. Anak belah-belah. Tiba-tiba belah-belah anak dia tu. Oh, berjaya belaka. Menara Gading. Menara Gading nu belaka. Memang ilmu dunia memang bijak belaka, gaji besar belaka. Kalau raya, Allah, kereta mewah belaka di halaman rumah dia. Faham tak ni? Mana alim ulama? Mana alim ulama? Dan ramai-ramai belah-belah orang anak tu, mana alim ulama? Anak hak belah-belah pun tak ada alim ulama. Cucu pula, bila anak dia tu cerdik pandai, cucu pun cerdik pandai juga, sebab ayah mak dia akan ajar daripada kecil ni. Cucu pula bijak-bijak belaka, sekolah tinggi-tinggi belaka. Cucu ni pula, cucu ni anak belah-belah, cucu tak kenal dah cucunya, puluh-puluh cerdik pandai belaka. Ada dah alim ulama? Puluh-puluh? Tak ada juga. Gitu je lah. Dunia sementara, kata mulut. Akhirat selama-lamanya, kata mulut. Tapi hak kerjanya, dunia sementara. Hak akhirat yang kekal, mana? Tak ada. Bohong orang panggil. Dunia sementara, akhirat yang kita kejar, tak ada. Kejar akhirat macam mana? Kita seimbang. Seimbang macam mana? Kalau seimbang, anak 10 orang, 5 jadi pakar ilmu dunia, 5 jadi alim ulama, barulah seimbang. Tambah ni 10, kita nak ada seorang je alim ulama, tak ada juga seimbang. Kena atas kepala siapa? Atas kepala kita lah, keli-keli atas kepala kita ni. Kepala kita lah kena. Kita nak mati, pahala kita lah. Dosa pula banyak kita ni. Mudah-mudahan kita mati, dosa tak tambah dah. Pahala biarlah, mari sama-sama nak pahala banyak. Anak cucu kita ada alim ulama. Hak lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak belajar agama seorang, bimbang dah, takut tak boleh makan. Anak ramah dah tu, seorang je. Wakaf untuk agama. Orang kata wakaf. Wakaf untuk agama. Gi daftar di Jabat Agama ni, anak ni wakaf. Boleh pula lah. Dia tak ada wakaf, tanah ada lah. Gi wakaf anak, Jabat Agama daftar wakaf pada agama seorang. Kau cerdik ni, kau cerdik lain ilmu dunia belaka dah. Ni cerdik seorang ni, nak jadi alim ulama. Tak ada nak wakaf anak seorang. Cucu pun tak ada. Sibuk belajar agama, cucu nak masuk pondok, susah hati dah tu. Toki, ustaz anak saya tu nak atur anak dia hidup pondok, pusing dah tokinya. Pusing apa? Bukan anak dia pun, cucu dia. Pusing dah. Takut cucu tak nak makan apa bang kali. Duduk kali kitab di masjid dah tu. Bimbang dah, takut cucu tak boleh makan. Kan? Dok, kita alim ulama ni kelebihan kita duk cakap semua. Tapi kita memanglah jauh dah kitanya. Anak cucu kita lah. Tak ada juga anak cucu. Mudah-mudahan kita boleh pahala sedekatin jariah pula.
Kita infak tempat-tempat pengajian yang sebenar, pondok-pondok yang sebenar, bukan pondok yang skamer. Ilmu tak berapa nak ada buka pondok, bukan tu. Kita pun infak di tempat pengajian, pondok-pondok yang sebenar, melahirkan alim ulama, kita boleh pahala atas nama sedekatin jariyah pula. Gitu jelah. Kita ilmin yutafa'u bi, kita alim ulama sendiri dah. Waladin soleh, anak ilmu dunia belaka dah. Lepas tu macam mana kita ni? Sedekatin jariyah lah. Kan ada 3 tu kan. Tak akan putus walaupun kita mati kan. Ilmu kita bukan alim ulama. Waladin solehin, anak kita bukan alim ulama. Sedekatin jariyah. Kita bantu tempat-tempat pondok yang sebenar, melahirkan alim ulama. Alim ulama tu kita boleh pahala sebab kita sedekah jariah. Gitu jelah. Dok cerita kelebihan. Ini cerita kelebihan akhirat ni. Cerita kelebihan akhirat. Tapi kalau kita sendiri nak kerja, cerita saja jelah jadinya. Ini orang alim yang beramal dengan ilmunya dengan tulus ikhlas, mewarisi ilmu daripada Nabi SAW, ilmu yang membaikkan akan agama. Adapun orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya, iaitu orang yang alim yang tiada mengamalkan ilmunya, seperti keldai. Allah, himar. Himar bahasa Arab tau. Keldai. Orang Arab sebut keldai macam orang Melayu sebut lembu. Kita orang Melayu kalau bodoh benda lembu. Orang Arab kalau bodoh benda himar, keldai. Pada ni kita orang Melayu kan, kalau bodoh ke apa? Kancil cerdik tau. Kalau sebut kata bodoh, takkan kancil. Kalau sebut kata bodoh, kau lembu. Orang Arab kalau sebut kata bodoh, himar, keldai. Orang alim ni, orang alim yang tiada mengamalkan ilmu, iaitu seperti keldai. Macam lembu ni. Macam lembu pula dah. Dengan ilmu yang ada tu boleh menjadi semulia-mulia manusia dan boleh jatuh kepada sehina-hina manusia. Khiyarun nas khiyarul ulama wa syararun nas syararul ulama. Sebaik-baik manusia ulama yang baik, sejahat-jahat manusia ulama yang jahat. Jadi alim ulama boleh jadi semulia-mulia manusia dan boleh jadi sehina-hina manusia. Ada ilmu tak beramal seperti keldai, iaitu himar. Hina pula jadinya. Ulama mana pula yang tidak beramal? Kita akan bicara baliklah. Ulama mana yang tidak beramal? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.